Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi pertamanya bersyukur kepada Allah di atas kurniaan nikmat pada pagi yang baik ini, alhamdulillah. Dan juga kita masih lagi dapat meneruskan kita punya sesi pembelajaran kita secara dalam talian. InsyaAllah, moga-moga dengan sedikit usaha yang kita lakukan pada hari ini akan dibalas dengan kejayaan di masa hadapan. Amin. Okey, jadi insyaAllah sebelum saya memulakan kelas online saya pada pagi yang baik ini, jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Kamu pun dah kenal. Okey, jadi tak perlulah saya panjangkan masa untuk saya nak buat sesi ta'aruf pula tentang diri saya ni. Okey, kamu pun dah tahu nama saya dan saya diamanahkan untuk mengajar subjek RBT, Reka Bentuk dan Teknologi untuk tingkatan 3 UA dan juga tingkatan 3 IS. Baik, jadi untuk RBT saya ada berikan kepada kamu semua lembaran. Siapa yang ada ambil buku hari tu, hari Khamis hari tu, buku aktiviti dan juga lembaran, maka untuk subjek RBT tingkatan 3 saya ada sediakan satu lembaran. Okey, satu nota yang mana nota itu sangat berguna untuk kamu, maksudnya nota ringkasan lah daripada buku teks yang banyak. Maka dalam nota yang saya bagi kepada kamu tu dalam bentuk PowerPoint slide, dia merupakan satu ringkasan yang mana cukup untuk kamu baca di situ sahaja. Okey, buku teks kena baca juga, tapi di situ slide yang saya bagi ataupun lembaran yang saya berikan itu hanya sekadar untuk membantu. Okey, membantu sahaja. Jadi kamu boleh buka nota yang saya berikan kepada kamu hari itu. Dan untuk RBT tingkatan 3 saya menggunakan buku ini. Okey, jadi siapa yang belum ambil lagi buku ini ataupun belum mendapatkan buku ini di sekolah, kamu boleh ambil buku ini dekat sekolah. Tapi pastikan kamu tunjuk resit dulu lah, resit pembayaran. Nanti kamu datang ke sekolah, kamu hanya perlu ambil saja buku aktiviti. Okey, jadi untuk RBT saya berikan buku ni. Kat sekolah dah ada disediakan dah. Jadi kamu boleh datang ke sekolah dan ambil. Jadi kepada siapa yang ada buku teks, kamu boleh buka buku teks, buku surat 2, iaitu tajuk yang kita akan belajar. Nampak tak? So, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah berkenaan reka bentuk mekatronik. Okey, reka bentuk mekatronik. Okey, saya recap balik, saya ulang balik. Kamu di tingkatan 1 kamu dah belajar tentang vertigasi dan juga fashion, yang mana dia merupakan salah satu kategori dalam aplikasi teknologi. Kan dalam aplikasi teknologi ada banyak. So form 1 dulu kamu ada belajar tentang fashion, tentang vertigasi tanaman tanpa tanah kan, hidroponik. Kemudian di tingkatan 2 kamu belajar tentang aplikasi teknologi pembuatan kan. Kemudian tajuk reka bentuk mekanikal. Kemudian reka bentuk elektrik, elektronik. Lagi aquaponik, tanaman menggunakan haiwan ternakan dan juga tumbuh-tumbuhan. Kemudian kamu belajar juga tentang reka bentuk makanan. Dan di tingkatan 3 ini satu lagi tajuk untuk aplikasi teknologi ialah berkenaan tentang reka bentuk mekatronik. Okey, jadi kamu boleh buka nota kamu tu, reka bentuk mekatronik. Okey, sebelum tu kalau kamu tengok pada gambar yang gerak-gerak ni, kan? Ada gambar yang gerak-gerak tu. Ini apa ni? Ini. Apa dia? Itu adalah drone. Ya, betul lah, drone. Yang ni, ini kita panggil sebagai robot lah. Okey. So, dalam tiga-tiga unsur ini, semuanya adalah reka bentuk mekatronik. Tanya balik, dekat rumah kita ada tak reka bentuk mekatronik? Barang-barang item mekatronik dekat rumah? Ada, mungkin ada yang ada, mungkin ada yang tak ada. Tapi saya rasa majoriti ada yang pernah pegang dan pernah guna benda tu. Okey, tak apa. Kita tengok.
yang seterusnya, iaitu reka bentuk mekatronik. Okey. Istilah mekatronik terhasil daripada gabungan dua perkataan, iaitu meka daripada perkataan mekanikal dan tronik daripada perkataan elektronik. Meka. Dulu masuk form 2 kamu belajar tentang mekanikal kan? So dia ambil balik perkataan mekanikal itu dan juga perkataan tronik. Tronik itu daripada perkataan mana? Yes, daripada perkataan elektronik yang kamu dah belajar masa tingkatan 2 dulu. So dia gabungkan saja reka bentuk mekatronik. Apakah itu maksud mekatronik? Iaitu reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, 1, mekanikal, 2, elektronik, 3, kawalan dan pengatur caraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Maksudnya secara mudah, mekanikal ini satu bentuk gabungan. Ia menggabungkan 4 unsur. Kalau dia tak ada salah satu ni, maka dia tak boleh dikategorikan sebagai mekatronik. Apa 4 unsur itu? Tuh, ni. Ilmu elektrik, ilmu mekanikal, elektronik, kawalan dan pengatur caraan. Elektrik ni apa dia? Elektrik lah yang kamu dah belajar tahun lepas. Elektrik ada kira apa dia? ATAU kan, arus terus, arus ulang alik. Kemudian dekat mekanikal kamu pun dah belajar tentang gear, tentang apa lagi? Fulcrum kan dan sebagainya kan, kamu dah belajar tahun lepas kan. Okey, kemudian elektronik kan, elektronik kita ada mikro pengawal, mikro pemproses. Kemudian kita ada belajar juga dalam tingkatan 2 kawalan dan pengatur caraan kan, kita masukkan kod tu kan dalam reka bentuk elektronik tu kan. Ada bahasa-bahasa yang saya suruh download magnet code M9 tu kan. Itu ada dalam tu kawalan dan pengatur caraan untuk capai tujuan yang dikehendaki. Itulah yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekatronik. Contoh. Kamu rasa contoh dia apa dia? Kalau barang mekatronik ataupun produk mekatronik ni. So, kena ada 4 unsur ataupun 4 elemen ya. Kalau tak ada salah satu, contoh saya buang elektrik, saya nak guna 3 ni saja. Saya nak buat satu produk, saya nak buat satu barang. Yang mana barang tu saya tak mau pakai ni. Tak mau pakai elektrik sebab saya tak pandai elektrik. Saya pakai yang ni dengan yang ni saja. So, maka barang saya itu tak boleh dipanggil sebagai mekatronik. So, gagal lah saya punya produk penghasilan saya tu. Okey. Kemudian, ini adalah contoh-contoh item ataupun produk yang menggunakan sistem mekatronik ataupun reka bentuk mekatronik. So yang pertama tu, yang pertama gambar apa ni? Ya, mesin fotostat. So dalam mesin fotostat ni ada elektrik dalam dia. Kalau tak buka switch tak boleh nak berjalan. Kemudian yang kedua, dia ada mekanikal, dalam tu ada tali sawat dan sebagainya. So benda itu diperlukan juga mekanikal. Yang ketiga apa dia? Elektronik. Ada tak elektronik dalam tu? Ada. Macam mana dia boleh tahu, nak fotostat 2 helai, 3 helai, kita tekan je kat situ. Kemudian dia tahu buat kerja dia. Dan kemudian juga adalah kawalan dan pengatur caraan. Kawalan dia, kita nak fotostat berapa? 5. Dia akan buat sampai 5 je lah. Kenapa kita fotostat 5, dia tak keluar lebih? Sebab itu yang kita panggil kawalan tu. Kawalan dan pengatur caraan, dia dah tahu dah. Dia dah ada otak. Otak yang berfungsi, yang mana dia akan mengawal semua kerja yang dia buat tu, fotostat tu. Kemudian yang kedua, semua pernah naik kan lift. So dalam lift tu ada elektrik, ada mekanikal, ada 4 unsur benda tu. Kemudian daripada ni, palang automatik ni selalu dekat tol kan. Kalau jumpa selalu nak dekat tol. Kemudian yang kelima, pagar automatik. Pagar automatik yang keenam adalah lengan robotik, dan yang ketujuhnya ialah kereta kawalan jauh. So ini adalah contoh-contoh yang menggunakan unsur dan elemen gabungan mekatronik. Jelas Kemudian seterusnya revolusi industri. So dekat Malaysia ni kita ada beberapa fasa revolusi yang mana dulunya kita ni hanya sekadar menggunakan tenaga manusia saja, tak guna alatan-alatan, sampailah masuk ke tahun revolusi 4.0 zaman sekarang ni, yang mana kita boleh melibatkan macam-macam benda. Kita melibatkan internet, data raya, komputer, apa lagi? Pengatur caraan dan sebagainya. Zaman dulu mana ada benda-benda macam tu kan. So kamu boleh baca lah dekat sini. Apa yang berlaku pada revolusi industri 1.0, iaitu
penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia. Waktu tu barulah nak cari, nak buat benda-benda tu kan, mekanikal tu. Yang kedua pula, ada jumpa tenaga elektrik bagi menghasilkan produk dalam kuantiti yang banyak. Baru jumpa elektrik kat sini. Sini tak ada lagi. Sini semua guna tangan je, tenaga manusia. Tapi masuk tahun ni barulah jumpa elektrik. Kemudian masuklah pada tahun revolusi industri yang 3.0 pula, iaitu penggunaan meluas reka bentuk elektronik. Tahun ni baru elektronik ada. Kemudian zaman sekarang ni ialah zaman mekatronik. Okay. So ini point ni, kamu kena ingat lah apa yang berlaku dekat yang pertama, revolusi industri yang kedua, yang ketiga dan yang keempat ni kamu kena ingat lah. Okay, so ini adalah 9 teras, betul tak? 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 teras yang berlaku dalam revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 yang pertama adalah robot berautonomi, yang kedua simulasi, yang ketiga persepaduan sistem, yang keempat internet benda, yang kelima adalah keselamatan cyber ataupun cyber security, yang seterusnya pengkomputeran awan, cloud. Yang seterusnya pembuatan bahan tambah, yang ke-8 adalah realiti terimbuh, dan yang ke-9 adalah data raya. So ini adalah teras yang ada pada revolusi industri 4.0. 1.0 sampai 3.0 tak ada benda-benda ni. Okey. Okay, dan yang seterusnya ini adalah elemen-elemen penting dalam mekanik. So ada 4 benda tadi tu. Apa dia? Yang pertama, elektrik, mekanikal, elektronik, dan yang keempat, kawalan dan pengatur caraan. So kena ada 4 benda tu. Okey, saya rasa saya nak buka buku teks sekejap. Okey. Ini buku teks. Siapa yang tak ada boleh PM saya. Yang tak pergi ambil lagi buku teks ataupun dia duduk dekat tempat PKP, boleh DM saya akan hantar buku teks online RBT ni kepada kamu. Okey. Jadi di file di bawah ni saya ada berikan latihan untuk tajuk tadi tu. So kita tengok soalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekatronik? So kamu jawablah apa dia. Tu menggabungkan apa semua tu jawab. Berikan 4 contoh produk yang menggunakan konsep. Ada banyak. Okey. Apa dia? Benda yang menggunakan mekatronik. Item, produk. Jelaskan perkembangan revolusi industri yang berlaku di Malaysia pada peringkat. Okey, cerita apa yang berlaku. 1.0 apa yang berlaku, 2.0 apa yang berlaku, kan? Ceritalah. Kita nampak ke? Okey. Okey, so ini ceritalah apa yang berlaku. Kemudian soalan yang terakhir adalah senaraikan 9 teras yang terdapat dalam revolusi industri 4.0 melibatkan sistem mekatronik. So apa 9 benda yang berlaku ataupun yang ada dalam revolusi industri 4.0 tu? Sebutkan saja, senaraikan saja apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, senang kan? Senang dan sangat senang. RBT paling senang. Okey, jangan risau. Saya akan mudahkan benda yang susah tu. Okey, jangan kita rasa susah. Okey, yang tu saja untuk kelas kita pada hari ini, untuk tajuk hari ini, yang tu saja. Jadi kita jumpa untuk kelas yang berikutnya untuk tajuk yang seterusnya, iaitu perbincangan mengenai setiap 4 elemen dalam reka bentuk mekatronik itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.